Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan pada doktor. Saya Alif. Dengan ini saya akan membentangkan tugasan JTW 501 Seminar Pengurusan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Nur Adilah Adibah binti Rosman, Nur Ashikin Adlina binti Ahmad Sukri, Nur Hayati binti Saidin, S. Bawani anak perempuan T. Supramaniam, Asrul Shah Nizam bin Muhammad, Siti Saleha binti Rosmi, Syafawati binti Syafi'i dan saya Alif Ashraf bin Zainal. Kumpulan kami telah menerima tugasan untuk membuat syarikat bermas auto Berhad. Dengan ini saya akan menerangkan di bahagian pengenalan. Bermas Auto Berhad telah ditubuhkan di Malaysia pada tanggal 11 Mei 2010. Bermula di bawah nama Fiscal Start Sendirian Berhad. Telah diambil alih nama berjaya Auto Sendirian Berhad pada 14 Februari 2011 dan telah ditukar menjadi syarikat awam pada 11 Julai 2011. Bermas Auto Berhad telah disenaraikan di pasaran utama Bursa Malaysia pada 18 November 2013. Bermas Auto Berhad telah mengedar dan menyediakan perkhidmatan selepas jualan dan alat ganti bagi 3 jenama terkenal di peringkat antarabangsa di Malaysia iaitu Mazda, Peugeot dan Kia. Bermas Auto Berhad pada asalnya merupakan sebuah syarikat pegangan pelaburan, manakala anak syarikat utamanya terlibat dalam aktiviti berikut, iaitu yang pertama, Bermas Motor Sendirian Berhad terlibat 100%. Di bawahnya pula ada 3, iaitu Bermas Motor Trading Sendirian Berhad 100%, Bermas Motor International 100%, dan Mazda Malaysia Sendirian Berhad 30%. Di bawah Bermas Motor International tadi ada Bermas Auto Filipin 60.39% dan di bawahnya ada Berjaya Auto Asia 44.58%. Seterusnya kita pergi yang kedua adalah Bermas Auto Alliance Sendirian Berhad 55%. Yang ketiga, Dinamik Jaya Motor Sendirian Berhad 65%. Yang keempat, Bermas Auto Parts Sendirian Berhad 51%. Yang kelima, Bermas Ashin Sendirian Berhad 100%. Yang keenam, Kia Malaysia Sendirian Berhad 33.33%. Dan yang terakhir sekali, yang ketujuh, Inocom Corporation Sendirian Berhad 29%. Seterusnya kita akan pergi ke latar belakang syarikat. Nama syarikat adalah Bermas Auto Berhad atau dikenali sebagai B Auto. Aktiviti perniagaan adalah pengedar Mazda, Peugeot dan Kia. Bentuk perniagaan adalah perkongsian. Lokasi di Temasya Industri Park, Seksyen U1, Shah Alam, Selangor. Misi syarikat Bermas Auto Berhad adalah the distributor of choice through our core values. Sekian daripada saya. Terima kasih. Pembentangan seterusnya akan dibentangkan oleh Puan Bawani. Silakan Puan Bawani. Terima kasih Alif. Salam sejahtera semua. Saya Bawani seterusnya akan membentangkan mengenai keadaan semasa industri ini. Di Malaysia, pelaburan terhadap industri otomotif merupakan penyumbang dalam menuju ke arah negara perindustrian. Bioto telah merekodkan hasil dan keuntungan sebelum cukai lebih tinggi pada tahun 2022 berbanding tahun-tahun sebelumnya. Syarikat ini juga telah membuat penambahbaikan terhadap model keluarannya. Pada tahun ini,
2023, syarikat telah mempelbagaikan model-model baharu keluarannya melalui pengenalan kenderaan elektrik yang juga dikenali sebagai EV. Pada tahun ini, Bioto bakal melancarkan EV bagi model kenderaan jenis Peugeot E2008 dan Kia PBV1. Bioto telah merancang untuk melancarkan satu program restorasi bagi model sports ikoniknya iaitu RX-7 FD. Pada tahun lalu, bertarikh 5 hingga 6 November 2022, Bioto telah membuat pengumuman rasmi mengenai program tersebut di Mazda Fan Fiesta yang telah diadakan di Yokoyama, Jepun. Program yang sama telah dilancarkan pada tahun 2017 iaitu 5 tahun yang lalu terhadap model yang berbeza iaitu model Mazda Roadster Restore dan telah memenangi hadiah istimewa daripada Automotive Researchers and Journalists Conference of Japan. Sekian dahulu pembentangan dari saya untuk bahagian seterusnya. Sahabat saya, Asrul akan membentangkan. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya Bawani. Saya Asrul Shahnizam bin Muhammad. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai SWOT analisis. SWOT analisis adalah pendekatan metodologi untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh sesebuah syarikat. Dan dalam masa yang sama mengenal pasti peluang dan ancaman yang akan berlaku dalam sesebuah syarikat berserta dengan faktor persaingan melalui ekonomi. Analisis SWOT untuk bermas auto merangkumi 4 elemen iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Di mana faktor-faktor ini ataupun elemen-elemen ini akan membantu memahami kedudukan semasa dan kedudukan masa hadapan. Bagi jadual 1 akan menerangkan mengenai dengan analisis SWOT bagi bermas auto di mana strategi peluang kekuatan adalah manfaat pengiktirafan jenama segmen baru. Manakala strategi ancaman kekuatan adalah melabur ke dalam R&D untuk kekal berdaya saing. Serta strategi peluang kelemahan adalah melabur ke dalam perkhidmatan berorientasikan pelanggan dan juga rantaian bekalan. Dan akhir sekali strategi ancaman kelemahan, keluar dari perniagaan dan fokus terhadap kawasan yang mempunyai potensi yang tinggi. Seterusnya mari kita lihat kekuatan syarikat. Kekuatan syarikat adalah sumber firma yang boleh digunakan untuk mereka bentuk, membangun dan berdaya saing dalam pasaran. Kekuatan yang pertama adalah margin yang tinggi berbanding pesaing industri yang lain, di mana Bermas Auto mencatatkan keuntungan melebihi pesaing-pesaingnya walaupun dalam secara keseluruhannya Bermas Auto masih lagi mencatatkan penurunan keuntungan. Yang kedua adalah rekod inovasi, di mana Bermas Auto berjaya merekodkan kejayaan dalam kerangannya kerana memposisikan produk-produk yang relevan serta produk yang memenuhi kriteria pelanggan. Yang ketiga adalah kejayaan campuran produk baru, di mana Bermas Auto mengeluarkan produk-produk baru yang mengenai dengan permintaan pelanggan serta ditambah baik dari semasa ke semasa mengikut dengan kehendak pelanggan. Yang ketiga adalah kepimpinan pasaran, di mana rangkaian pengedar yang luas dan bersekutu dapat menyokong perkhidmatan yang baik dan juga menghadapi cabaran dalam industri ini dari semasa ke semasa. Yang terakhir adalah pengiktirafan jenama yang kukuh, di mana jenama yang kukuh dapat menarik minat pelanggan untuk membeli serta dapat mengenakan cas yang premium berbanding dengan pesaing-pesaing yang lain. Seterusnya mari kita lihat kelemahan syarikat, di mana kelemahan bermaksud maksud ketiadaan kekuatan ataupun sumber keupayaan yang diperlukan oleh syarikat untuk berdaya saing dalam industri yang ditetapkan. Untuk Bermas Auto, kelemahan yang pertama adalah kesetiaan dalam kalangan pembekal rendah, di mana syarikat Bermas Auto terpaksa bekerjasama dengan beberapa pembekal demi memenuhi kriteria-kriteria ataupun barang-barang yang diperlukan oleh Bermas Auto kerana tidak semua pembekal dapat membekalkan semua barang dengan kadar ataupun kos yang diingini oleh Bermas Auto. Yang kedua adalah kadar mata wang asing yang tidak menguntungkan. Kita mengalami beberapa kali iaitu kelemahan ringgit Malaysia berbanding dengan USD ataupun US dollar yang menyebabkan syarikat terpaksa mengeluarkan modal lebih akibat daripada kelemahan ringgit
terpaksa menambah modal untuk mendapatkan produk-produk daripada luar negara. Seterusnya, kadar pusing ganti pekerja yang tinggi, di mana kadar pusing ganti pekerja yang tinggi di Bermas Auto kerana kebanyakan mereka adalah daripada siswazah daripada universiti-universiti yang mencari pengalaman dan seterusnya meneruskan pekerjaan mereka di tempat yang lebih baik ataupun tempat yang menawarkan gaji yang lebih tinggi daripada Bermas Auto. Dan yang akhir sekali adalah peningkatan kos, di mana demi mengekalkan rantaian bekalan dan juga logistik, pihak Bermas Auto terpaksa mengeluarkan kos-kos tambahan demi memenuhi citarasa pelanggan yang ada. Peluang syarikat, iaitu faktor luaran yang beri kesan terhadap perjalanan perniagaan yang membantu dalam meningkatkan prestasi syarikat. Yang pertama adalah pengembangan ekonomi yang pantas, di mana Bermas Auto mengambil peluang untuk mengedarkan satu model iaitu Mazda CX-5 di Amerika Syarikat. Jika dilihat dari segi faktor pengalaman yang dimiliki oleh Bermas Auto, mereka berjaya secara kompetitif dan juga mudah untuk menembusi pasaran Amerika Syarikat. Jika dilihat daripada jumlah jualan tahun 2021 mengalami peningkatan sedikit daripada 2019 dan 2020. Ini adalah faktor disebabkan oleh faktor COVID-19, bukan disebabkan oleh kelemahan syarikat. Yang kedua adalah trend pelanggan yang berhijrah ke produk yang lebih baik, di mana pelanggan-pelanggan yang hadir di Bermas Auto menginginkan perkhidmatan yang disediakan oleh Bermas Auto, di mana Bermas Auto menyediakan perkhidmatan yang lebih baik selepas pembelian yang dilakukan oleh pembeli. Dan kemudian Bermas Auto juga menyediakan khidmat win-win situation, di mana pelanggan berpuas hati dengan apa yang diberikan oleh Bermas Auto. Yang ketiga adalah inovasi dan kemajuan tinggi, di mana Bermas Auto memberikan produk-produk yang bermutu tinggi serta berteknologi tinggi, meningkatkan pengeluaran serta produktiviti yang tambah baik mengikut peredaran dari semasa ke semasa. Yang terakhir adalah kerjasama tempatan, di mana Nazar telah menamatkan monopolinya daripada Peugeot dan Kia, dan seterusnya diambil alih oleh Bermas Auto dan dapat melepori peluang yang baru. Sekarang mari kita lihat kepada ancaman syarikat. Ancaman ialah faktor yang menyumbang kepada situasi yang bahaya kepada perniagaan serta mengubah persepsi pelanggan kepada syarikat. Yang pertama adalah perubahan demografik, di mana golongan baby boomers ramai yang telah bersara. Dengan itu, kuasa membeli Gen Y dan Gen Z, iaitu generasi yang menggantikan golongan baby boomers ini, mengalami masalah daripada segi inflasi, daripada segi kehendak dan juga dari segi kes pengangguran. Dengan ini kuasa membeli mereka adalah rendah. Selain itu, Gen Y dan Gen Z juga mengalami masalah dari segi kesetiaan kerana mereka suka berubah-ubah produk. Yang kedua adalah tekanan kompetitif, di mana pembekal kurang memekalkan produk-produk berteknologi tinggi ataupun produk-produk baru, menyebabkan Bermas Auto kurang berdaya saing dengan syarikat-syarikat lain. Yang ketiga adalah ketepuan dalam pasaran bandar dan kemerosotan di luar bandar. Ini adalah faktor geografi. Jika ingin menghantar bekalan kepada sumber luar bandar, kita melibatkan kos tambahan. Disebabkan ini, faktor ini menyebabkan kita kurang untuk membekal di luar bandar. Yang keempat adalah kekurangan sumber manusia yang mahir. Apabila kita melibatkan pusing ganti pekerja yang tinggi, ini menyebabkan kemahiran akan berkurangan. Setiap kali tukar ganti pekerja, kita harus melakukan latihan, menyebabkan benda ini melibatkan tenaga, kos dan juga masa. Dan faktor-faktor ini menyebabkan kerugian kepada syarikat. Ini adalah analisis SWOT, dan seterusnya untuk analisis keuangan saya akan serahkan kepada sahabat saya, Nur Ashikin. Terima kasih Asrul. Saya Nur Ashikin Adlina binti Ahmad Sukri akan menerangkan berkaitan analisis kewangan syarikat Bermas Auto Berhad. Baiklah, dalam graf satu ini kita akan melihat penilaian terhadap trend dan prestasi kewangan syarikat pada suku tahun 2020 sehingga 2022. Seperti yang dilihat, berlakunya penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh jumlah jualan operasi domestik yang rendah berikutan kelewatan terhadap penghantaran produk dan turut berpunca daripada arahan penutupan perniagaan oleh kerajaan disebabkan oleh pelaksanaan PKP.
Manakala pada tahun 2021 dan 2022 pula, berlakunya peningkatan dalam trend kewangan syarikat berbanding tahun 2020. Peningkatan tersebut didorong oleh faktor penyelesaian masalah pesanan tertunggak secara berterusan dan pesanan tersebut diterima sebelum tamatnya insentif terhadap pengecualian bagi cukai jualan pada tahun semasa. Analisis turut menunjukkan berlakunya peningkatan hasil dan untung bersih secara mendadak pada tahun 2022 berbanding hasil pada tahun kewangan sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh sumbangan daripada jualan produk Pure Gold dan Kia. Seterusnya, kita akan menilai nisbah kecairan syarikat di mana nisbah ini digunakan untuk mengukur keupayaan dan kebolehupayaan syarikat dalam menjelaskan pembayaran terhadap pihak luar. Di sini kita pakai dua jenis analisis nisbah kecairan iaitu nisbah semasa dan nisbah cepat. Analisis ini mengambil tempoh selama 5 tahun bermula tahun 2018 hingga 2022. Formula nisbah semasa adalah aset semasa bahagi liability semasa. Bagi setiap RM1 liability semasa, syarikat memiliki aset semasa sebanyak RM451 pada tahun 2018, RM410 pada tahun 2019, RM3.28 pada tahun 2020, RM2.42 pada tahun 2021 dan RM2.26 pada tahun 2022 bagi menjelaskan hutang jangka masa pendek. Formula nisbah cepat pula adalah jumlah tunai tambah security boleh pasar tambah akuan belum terima dibahagikan dengan liability semasa. Berdasarkan jadual, bagi setiap RM1 liability semasa, syarikat mempunyai aset semasa sebanyak RM353 pada tahun 2018, RM295 pada tahun 2019, RM2.90 pada tahun 2020, RM2.70 pada tahun 2021 dan RM2.20 pada tahun 2022 bagi menjelaskan hutang segera. Kesimpulannya, hasil analisis menunjukkan pada tahun 2018 dan 2019, Bermas Auto Berhad mempunyai kecairan yang tinggi bagi nisbah semasa dan nisbah cepat. Ini kerana liability semasa bagi kedua-dua tahun tersebut adalah rendah dan keupayaan firma dalam menjelaskan hutang jangka pendek dan hutang segera adalah sangat tinggi. Namun berlakunya penurunan dalam nisbah semasa dan nisbah cepat pada tahun 2020 hingga 2022 yang disebabkan oleh berlakunya penambahan dalam liability semasa ekoran ketidakupayaan syarikat dalam menampung kos tetap contoh gaji pekerja, utility dan sebagainya. Faktor utama peningkatan liability kerana PKP juga telah menghentikan operasi syarikat buat seketika bagi membendung penularan wabak pandemik. Baiklah, sekian sahaja pembentangan syarikat Bermas Auto Berhad. Saya akhiri dengan salam sejahtera dan salam satu Malaysia.